Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Great morning everyone. Training material Saturday 13 of March. Khabar semua? Saya bersiaran daripada pejabat. Ini accessories. Morning Azura. Morning Muhammad Radzi, Mat Radzi. Khabar Azlina. Sudah sampai di mana? Saya nak settlekan my filing. Okay, EPF sudah, SOXO sudah. EPF SOXO hari ni last is on the 15th of every month. So saya juga buat caruman per keso. Amirul Azim Farzana. Oh, my upcoming client ni kena jumpa Okay. Kita go through kita punya submission book. I still old school. I have daily submissions book, where the dates, nama customer and details dia, sama ada dia through PDA online ataupun virtual ataupun secara physical submission macam ni. Ini form ni physical submission lah. Yeah. So this is EPF. So kita boleh melabur unit amanah melalui caruman EPF. So ni borang dia. Jika rakan-rakan ada consultant, loss advisors, unit trust agent, telefon berkenaan dengan memaksimumkan simpanan EPF melalui unit amanah, give them a chance to explain. Yeah. Okay, ni customer saya buat switching. Dia buat switching sebab dia dah untung 20%. Kebetulan pula hari tu sebelum market correction. Okay. Apa lagi? Nur Farida. Oh, ni EPF plan juga again. Another customer menabur menggunakan caruman EPF. Simpanan EPF dia. Dia ada calculation dia. Dia bukan semua daripada akaun 1, akaun 2. Investment in unit trust hanya dikeluarkan daripada akaun 1 EPF. Okay. Apa nama customer tadi? Nur. No. Okay, ada. Okay. Ini customer dah untung. So dia buat pengeluaran daripada 300,000. Dia dah untung 379,000. Maknanya dia untung 79,000 untuk selama 3 tahun. So 3 hingga 5 tahun is a good investment time. That's the minimum time lah. Hi Jamie, how are you? So baru-baru ni dia nak buat renovation bilik air katanya. So buatlah pengeluaran untuk ni lah nama dia, redemption form. Buat pengeluaran sedikit daripada profit dia tu untuk buat bilik air. Saya kata ni mesti lawa bilik air ni berpuluh ribu ni. Okay, next is this is PRS, bank draft customer ni. So nicely, so nice to go to the bank and buat bank draft sendiri.
Sebab dia ambil satu plan, nama dia bundle product. Apakah dia bundle product? Bundle product ialah di mana customer mengambil CPP. Apakah dia CPP? Create, Protect, Preserve. Dia punya main focus is dia nak ambil hibah takaful. Hibah takaful je, walaupun so much people nak fokus on memberi kepada pewaris ataupun memberi kepada sebagai hadiah kepada ahli keluarga, tapi our takaful cover 6 kelebihan. Mana saya punya flyer takaful? Ada 6 kelebihan. Apakah kelebihan dia? Okay. So untuk buat bundle produk ni, kenapa dia bundle produk? Dia ada investment, dia ada takaful, dia ada penama. Lengkap lah. Main produk dia can be simpanan yang buat perlindungan dan juga penama, ataupun main produk can be perlindungan takaful bersama investment dan memberi penama. Okay, so macam customer ni dia ambil dia dan husband ambil 500,000 takaful, 500,000 coverage takaful. So 6 coverage tu maknanya dia pertama dia melindungi nyawa atau melindungi kematian. Bila berlaku kematian, 500,000 tu akan diberi kepada pewaris. Jika fokus tu nak memberi sebagai harta, nak memberi sebagai kelangsungan hidup kepada yang tinggal, memang perlindungan lah, which is takaful. Kedua, selain daripada kematian, it also covers TPD, Total Permanent Disability. Bayangkan customer saya ni, dia ambil RM500,000 polisi takaful dengan perlindungan TPD dia berapa tau? Tadi kematian RM500 atau TPD RM500,000, dia bayar sebulan hanya 200 lebih. 200 lebih ya. Di mana dia pernah tunjuk saya dia dah ada existing policy dengan company lain yang dia bayar RM890 sebulan. RM850 sebulan Tapi dengan produk bersama principal Sun Life ni, Sun Life memberi satu produk sangat mampu milik dengan hanya RM45 seposen, you are covered 100,000. So dia nak 500,000 nak beri kepada 5 anak ataupun 5 pewaris. So dia ambil 500,000, 100,000 seorang lah. Dia hanya bayar 200 lebih je. Sebab 100,000 lebih, 100,000 hanya RM45 seposen. 200,000 dah belap lah, RM91. Murah kan? Sangat murah. So dia cover kematian, dia cover TPD, dia cover critical illness ya. Nama produk itu ialah Sun Wealth. Sun Wealth. Of course, kerana dia sangat mampu milik, fokus dia bukan untuk accumulate tunai. So dia tidak ada tunai, nilai tunai dalam polisi tu. So dia cover life policy, dia cover TPD, Total Permanent Disability. Berlaku sesuatu di mana customer kena cacat kekal, akan diberi pampasan 500,000 tu. Paling kecil 100,000. Paling murah RM45 sebulan. Okey, ketiga tadi critical illness. Keempat, kematian kerana kemalangan. Mana polisi tu? Saya mencari polisi tu. Borang. Mari kita tengok borang. Kat borang ada tulis. Sekejap ya, saya ambil borang saya. Saya baru susun borang tadi. Mana borang takaful. Kat belakang. This is our sales kit. So mari kita tengok di belakang. Normally saya letak coverage untuk takaful. Okay, accidental death ataupun TPD additional 100,000. So kalau tadi coverage 100,000, dan kematian kerana kemalangan double. Lepas tu next is apa lagi? Kalau kemalangan dan menyebabkan TPD double. 100,000 jadi 200,000. Sama customer ni dia ambil 500,000, dia akan dapat, kalau double 1 juta lah.
So sebab accident kerana TPD, so dia masih, atau customer tu masih hidup. Next is apa lagi? Accident, death, TPD while in public conveyance, ataupun sama ada menggunakan public transport, naik bas, naik taxi kan, kapal terbang. So akan mendapat 3 kali ganda. So kalau 100,000 dapat 300,000 kematian kerana accident dan di tempat awam. Even berlaku macam contohnya elevator or burning public building. Kalau ada sedia sakit, ada macam mana? Okey, untuk produk yang ini, nama dia Sunwealth Protect Eye, tak boleh nak cover lah. Kalau ada existing sakit, kita tengok tahap macam mana. Sunwealth ni kena sihat, that's why dia murah. Azlina dia RM45 10% saja. Tapi dia punya coverage macam my customer yang ambil $500,000 ni, kalau customer seperti inilah berlaku accident di tempat awam, dia dapat 3 kali pampasan. That is 1.5 juta. Ada requirement tak untuk saku sedia ada? Apa tu? Untuk polisi sedia ada ke macam mana? Okey, untuk penyakit yang sedia ada, macam Sunwealth ni mungkin tidak sesuai kepada mereka yang dah sedia ada penyakit. Kalau tidak berat, kalau setakat macam obesity and maybe ada asthmatic yang tidak berat, boleh apply for Sun Prime Link Eye. Sun Prime Link Eye ialah medical card. Medical card ni kelebihan dia ada tunai lah. So, dia ada annual limit 1 juta, 1.5 juta, 2.5 juta dengan 3 juta. Nampak ni? It's a different product yang ini. Yang ini start daripada bulanan RM200 ke atas untuk daripada kecil. Dan dia makin tinggi sikit lah carumannya mengikut usia dan mengikut pekerjaan. Okay? Dan kalau lah pula dia ada pula precondition atau dia dah ada existing penyakit, mungkin akan diminta untuk buat medical check up. So bila buat medical check up, kalau tidak berat dan boleh diterima oleh Sanlam Malaysia, company takaful saya, mungkin kena bayar sedikit loading, kita panggil sedikit loading. Okey, kalau customer yang sudah ada penyakit yang berat, contohnya dah ada heart, dah ada jantung lah, diabetes or cancer dan sebagainya sebelum ni, there's another product yang saya engage with, nama dia My Angkasa. My Angkasa sangat murah, bayar setahun sekali saja, coverage sampai 50,000. 50,000 hospitalization coverage. Again, tiada tunai sebab dia sangat murah. Bayar setahun sekali, walaupun ada penyakit boleh di cover. So kalau Azlina, you have family, you have kawan-kawan yang nak ambil takaful tapi dah ada penyakit, jangan gundah gulana, go for My Angkasa. My Angkasa, you boleh PM tepi, you boleh message saya 012-390-6050 untuk rakan-rakan yang dah ada penyakit tapi nak takaful. Kalau orang kata kenapa RM50,000 murahnya, sikitnya polisi dia, masuk IJN dah RM50,000, at least ada. Sebab takaful ni ialah perlindungan atau caruman yang kita help each other. It's a pool of money to help each other, bayar untuk apa, coverage untuk menampung perbelanjaan medical tu. So macam Sun Prime Link Eye or medical card kami, paling maksimum ialah 3 juta setahun. 3 juta, betul 3 juta sakit apa tu? You will be very surprised. Saya pun tak tahulah pula ada ubat sampai semahal RM100,000 semasa saya berada di Pantai Hospital. Bila saya tengok bil saya tu ada respon di muka saya kan. Lepas tu saya kata mahalnya bil. Tapi I was covered by Sanlam Malaysia lah. I have my own I have my own product, my own medical card with Sanlam. Lepas tu Adila dekat cashier tu kata, oh tak doktor, ada lagi mahal dari ni. I kata of course lah kan. I kata oh ya, I tahu tu. Kata tak doktor, sangat mahal. Mahal yang macam mana? Dia kata pill. Pill maknanya ubat bawa balik, satu ubat bawa balik tu
Satu paket tu berharga 100,000. Saya tersenyap. Sikit apa tu? Satu ubat 100,000. Dia tak explain ubat apa. Lepas tu dia kata, itulah doktor. Tapi sebab dia nak baik, dia tetap bayar, dia bawa balik. That's why kalau nak kata 3 juta ni, apa benda 3 juta? Okay, cancer treatment is 300,000 ya. On average kalau pergi private hospital untuk treatment. Apa lagi? Saya ada medical cost punya chart ni. Scary ya tengok gambar ni ya. Tapi inilah kenyataan. Kalau heart masuk je 50,000, paling sikit 30,000. Balloon angioplasty 16,000 ke 25,000. My language kalau saya sebut tak betul. Heart transplant up to 80,000. Arterial hypertension 40,000. Treatment for kidney 1,500 sebulan. Kidney transplantation transplant 2,000 hingga 100,000. Lepas tu selepas transplant tu punya medication is 2 hingga 3,000 sebulan. Operation ni je 100,000 transplant. Bone marrow 350,000. Kidney 100,000. Brain surgery 40,000. Stroke up to 60. Thoracotomy 8,000. Liver transplant 40,000. Spinal surgery 30,000. Bone marrow 150. Adult 350. Kadang-kadang 150. Cancer up to 400,000. Chemotherapy saja. Ya, bukan my chemo. Dulu was 30,000 a jab. 30,000 per treatment. I had to go through 6 cycle. Sorry. Okay, apa lagi? 1,000 per therapy, radiotherapy. Setuju. Lepas tu ada lain-lain. And then apa lagi? Stroke 60,000, blah blah blah. Can you imagine that? So kalau tidak ada takaful, macam mana tu? Itu yang mak saya kata di kampung ada ibu bapa yang bergadai tanah sawah untuk tanah kebun untuk pembayaran bil perubatan anak-anaknya. So semasa saya begitu mak saya first tanya, ada insurans kan? Ada insurans kan? Tak ada mak, ada. So please talk to your takaful agent. Jika tidak ada takaful agent, boleh give me a call. Kalau budget nak yang mampu milik, saya boleh promote yang Sunwealth tadi tu, RM40 sepusin, cover sehingga 6 perkara kematian, TPD, critical illness, accident dan TPD, dan juga accident di tempat awam. Okay, next apa lagi? This is sekila untuk requirement naik pangkat. Bagusnya seronok tahun ini saya punya consultant or consultant di bawah company saya, under unit amanah lah. Kita ada fast track nak naik jadi agency manager. 2 juta je. 2 juta naik agency manager. Best kan? Kena ada 2 recruitment and paling sikit 150,000 minima dalam masa untuk 6 bulan dalam masa setahun. Bolehlah naik pangkat. Untuk group agency manager pun ada fast track 15 million. Zaman saya 27 juta masa tahun 2005. Saya naik 1 tahun 3 bulan. 27 million masa saya. Kena recruit 2 AS 8 UTC. Mana kena naikkan pangkat downline 2 orang. 2 AS 8 UTC nak naik AM. 4 AS 12 UTC. Lama sangat kan. This year is my 21 years sama company saya. Okay, ni requirements for maintenance of agency contract. Okay, make sure setahun kita kena buat 50,000. Dan kita tidak kena terminate alright. Apa lagi? Okay, ni saya punya sharing hari tu. Okay, ni fast performance.
fund performance this year. Paling laju Greater China 16% 2 bulan. Asian Titans Fund bit conventional lah 13% dalam masa 2 bulan. Sorry salah kolom. Okay, yang paling laju under Asia, under Islamic Asia Pacific Dynamic. It's 10% for 2 months. Amazing. Kalau tolak service charges still untung 5% lebih. That is nearly 2 years of fixed deposit ataupun fixed income yang lain-lain. So ni pun kita boleh filekan. Okay, ni hari tu saya buat sharing di FB. Tajuk dia bab 2, tips yang menggunakan ICNAC untuk buka perniagaan. Tips menggunakan ICNAC untuk membuka perniagaan. Kalau dah buka perniagaan, menggunakan di ICNAC. Macam mana nak control tu? Okay, ini saya bacakan. Ini saya buat sharing bila ya? I think last month, February, masa everybody was applying for ICNAC. Dan ada statistik menunjukkan ramai menggunakan keuangan daripada ICNAC ataupun pengeluaran EPF tu untuk membuka perniagaan atau untuk melangsungkan perniagaan. Okey, kalau nak buka perniagaan atau melangsungkan perniagaan, pertama, dalam nak menerima ICNAC tu lah, sama ada RM10,000, RM20,000, maksimum RM60,000 kan. Pertama, kira kos untuk perniagaan yang anda ingin mulakan. Kirakan kos dia, aliran tunai dia. Ya Azina, sangat betul kan. Kira aliran tunai tu maknanya semualah kos yang melibatkan perjalanan perniagaan tu. Kalau ada building, kena sewa dia berapa. Kalau ada staff, gaji dia, EPF so dia. Kalau ada apa lagi, kena perlukan peralatan dalam pejabat, berapa kos dia. Berapa kos dia hari-hari. Apa, ada kos harian, ada kos mingguan, ada kos bulanan, kira. Api, air, semua kena kira. That's why nak buka perniagaan, kira kos tu. Nombor 2, bukan sekadar tahu kos untuk 1 bulan ya, juga untuk sustain 3 bulan berapa perlu ada, 6 bulan berapa perlu ada, dan setahun. Kita bukan buka bisnes untuk start hari ni, cuba 2-3 bulan tak jadi, okeylah tutup, buat bisnes lain, habislah duit kita. So kita mesti bervisi, kita mesti berpositif, mempunyai fikiran positif, dan kita nak buka bisnes tu untuk tolong ramai orang. Ambil daripada 1 staff jadi 2 staff, 3 staff, 10 staff. Kan? Kalau you're into my industry, financial planning, daripada 1 orang under you, dan jadi 5 orang under you, lepas tu ada 10 orang yang you bimbing, lepas tu 100 orang yang you bimbing. Of course everything incurred cost. Especially macam saya buka office ni, incurred cost. So saya kena tahu. So macam mana saya monitor saya punya cost setiap bulan. Saya ada saya punya bulanan punya expenses. Saya panggil aliran tunai. Saya akan track payment saya. So itu maksud saya. Kalau let's say lah rakan-rakan buka satu perniagaan dari rumah lah, maybe perniagaan makanan ke, di mana kos dia sebulan ataupun kos harian, let's say lah kos harian RM50. So sebulan 50 kali 30 hari. Kalau 30 hari lah bersemangat ni kan, nak berniaga kan, sebulan RM1,500. Itu contoh modal lah, modal ataupun expenses. So make sure ada dalam 3 bulan sebagai tabung kecemasan, ataupun kalau boleh 6 bulan kena ada RM9,000. Tak boleh kita buka bisnes tapi kita tidak ada emergency plan, tak ada tabung kecemasan. Kalau tak ada, senang, satu je, guna 6 jars yang saya ajar hari tu. Setiap hari bila dapat keuntungan, dapat collection keuntungan, let's say lah hari ni kos berapa ringgit daripada perniagaan makanan tu, hari ni kos RM50, collection daripada RM50, let's say lah menjual makanan tengah hari, dapat daripada 50 dapat RM300. RM300 pula, RM300. So untung dia kalau kira betul-betul bersih is RM250, RM250. Nampak macam banyak kan?
Kita belum kira kudrat kita lagi, tapi ni saya kira kos secara fizikal. So 250 ni terus 10% simpan untuk tabung kecemasan, simpan lagi 10% untuk kita punya simpanan persaraan. Sebab kita tak ada EPF lagi kan, sebab dia berhentikan kerja ke apa ke. So simpan lagi 10%. Lepas tu yang selebih-selebihnya apa lagi, 5% kena ada play fund or enjoy fund. So kalau daripada RM300, 5% kali 5%. RM15. Enjoy lah RM15. Yang kata RM15 pernah enjoy, ada simpan. Hari ni dengan besok jadi RM30. Buy something, buy tudung ke kan, buy a cake ke, enjoy it. Ni saya belajar daripada Half Acre. Lepas tu lagi ada 5% daripada collection RM300 tu buat apa? Tabung sedekah. Masuk dalam envelope. Masuk dalam envelope setiap hari. Lepas tutup kedai hari tu, dah tolak 10% untuk tabung kecemasan, 10% untuk apa tadi, persaraan. Lepas tu apa lagi, 5% untuk pleja, untuk barang yang you nak. And then ada 5% untuk apa tadi, tabung sedekah. Masuk je dalam ni. So 5% daripada RM300, I kira lagi depan you. Is 300 kali 5%. RM15 masuk dalam ni. Hari-hari masuk RM15 hari ni. Jangan tengok, jangan fikir sangat, letak je. Hari Jumaat pergi solat Jumaat untuk yang lelaki, masukkan dalam tabung surau. Okay. Adalah nanti masa kat surau tu duduk belik-belik wallet kan, mencari yang kecil ke, yang sederhana kecil ke kan. Kita dah ada kita punya poket. Setiap hari kita ada lebihan 5% masuk dalam ni. Setiap hari kita dapat income 5% dah masuk dalam ni. Kalau income kita jenis setiap 2 minggu, 5% tabung sedekah. Kalau sebulan sekali gaji kita, 5% sedekah, 5% pleja, 10% tabung kecemasan, 10% lagi untuk persaraan, 55% untuk kos balik macam tadi. Okay. Okay. Next is point nombor berapa? Point nombor 2. Point nombor 3, kira proyeksi keuntungan dari perniagaan yang nak mula ni. Sebaik-baik keuntungan ialah 20 hingga 30% atau lebih. 20 hingga 30% atau lebih. Macam ni lah saya kata tadi, kos untuk buat apa perniagaan dari rumah. Contohlah makan tengah hari, kira boleh dapat contohnya 30 bag lah, 30 tempat 30 bekas lunch, set lunch. So 30 set lunch tu dapatlah 300, sebab satu set lunch tu RM10. Jadi kalau betul lah kita punya kos RM50, kita punya untung RM250 daripada RM50, that's a lot of untung. That is berapa macam nak kira, RM250 bahagi dengan 50 kali 100. That is 5 kali keuntungan keuntungan daripada modal. Ini contoh. RM50 tak sure lah. Masa apa kalau beli ayam seekor pun potong 9 dah RM15. Kalau potong kalau 2 ekor baru potong 18. Oh, tak cukup. You need kalau buat set nasi ayam kena ada 3 ekor ayam. Kalau you nak buat 30 set. Untuk saya pergi pasar, jadi saya tahu macam mana macam nak kira kos kalau memasak ni lah. Probably more than that, but whatever the profit is, kena lebih daripada 20 or 30%. Kalau lah you berniaga, you punya kos RM100. Tapi daripada tu, collection hari tu setiap hari RM80. So maknanya you rugi 20% or you rugi RM20. Sampai bila you boleh handle? That's why tadi nombor 3 saya kata, bila kita buka perniagaan, kira projection keuntungan tu. Dan kalau berlaku kerugian, berapa bulan boleh handle, berapa minggu boleh handle. Sebab nombor 4 mesti ada buffer. Nombor 4 mesti ada buffer. Apa dia? Had kerugian yang boleh dihadapi. Jangan hadap je duit sampai habis.
Okay, dapat Aisina 10,000. Okay, so Aisina 10,000 ni nak buat berniaga. Tadi dah kira 1,500 kan. So kalau 1,500 sebulan, kalau 10,000, maknanya tahanlah duit 10,000 tu dalam masa 6 bulan lah. Tapi sekali kalau buat bisnes perniagaan, sekali hujan, kalau tak selain daripada hujan, barang makin mahal ke, ataupun auzubillah lah, ada masanya tukang masak ataupun anda tak sihat ke. So ada hari-harinya yang tak ada income. So berapa hari boleh hadap? That's your buffer. Berapa bulan boleh hadap? Jangan hadap sampai duit habis. That's not the purpose of Aisina. Aisina is to help you actually untuk kelangsungan hidup daripada perbelanjaan harian. Tapi jika mengambil keputusan untuk berniaga, ingat nombor 4 mesti ada buffer. Okay, nombor 5, dapatkan khidmat nasihat orang yang dah berjaya dengan perniagaan yang sama. Jika anda nak buka perniagaan, contohnya makanan tadi, jumpalah dengan another person yang maybe di kawasan rumah anda mesti ada kan, atau rakan-rakan yang dah setahun buat perniagaan makanan dari rumah. Ataupun kalau anda nak buka restoran ataupun warung ataupun store burger, tanya dengan yang store burger, owner store burger yang dah berjaya. Kalau nak membuka perniagaan macam saya, dengan duit Aisina tu nak ambil exam takaful, nak ambil exam unit amanah, nak pergi seminar, jumpa dengan konsultan atau financial consultant yang dah berjaya. Macam mana ya untuk menggunakan modal Aisina tu untuk berjaya dalam kerjaya sebagai financial consultant. Sebab kita dapat income at the end of the month. So nak pergi keluar jumpa customer kan, appointment, kadang-kadang terpaksa bayar minum teh ke. Kau boleh klien belanja lah. Kalau klien ajak jumpa dekat coffee place, melawat je. So petrol, parking, tour, kalau perlu makan dekat luar, tu semua cost sebagai financial consultant. So selain daripada air liok lah saya punya sifu kata air liok je, those are also cost. Okay, so kira kos satu hari, macam saya dulu kos satu hari RM20 untuk keluar berjumpa customer. That was 21 years ago. So saya kena make sure that saya punya sale hari tu income lebih daripada RM20. Of course. Macam commission is 2.8% kan. So kalau hari tu close 10,000 kali dengan 2.8%, saya dapat RM280. So aim hari-hari close RM10,000. RM10,000 can be 1 customer, 2 customer, 10 customer. Janji close lah 10,000 tu dapat RM280 kalau cash. Kalau EPS paruh 100 lebih, okey lah. Tadi modal RM20 tu berbaloi. Tapi again, kena ada buffer. Sebab ada hari-harinya kadang-kadang kita tak close sale, Allah duga. Atau hari tu customer tu tak dapat nak bagi kita check tu. Okay, that's nombor 5. So nombor 6, simpan tunai yang tidak digunakan di dalam instrumen simpanan yang tidak terikat dengan masa dan tidak kena denda. Apa benda tu? Yalah, kita ada Aisina 10,000. Kita nak menggunakan untuk perniagaan ni, untuk bulan pertama kita nak pakai 1,500 je. Balance tu simpan lah. Simpan dalam instrumen yang tak ada terikat dengan masa. Ni bila simpan duit dalam tu, boleh keluar bila-bila dan tak ada denda. Contohnya you boleh talk to your financial consultant or unit trust consultant. Ada satu produk nama dia money market fund. Money market fund tidak ada kena denda dan dia ada daily dividend lagi. Dia ada daily dividend. Cuma berapa minima tu agak tinggi sikit untuk money market. Berapa ribu ya. Kalau unit trust biasa 500. Money market tinggi sikit. Okay. Dan nombor 7, dapatkan khidmat nasihat penasihat keuangan. Contohnya saya ke, or you already have friends ataupun mengenali mana-mana penasihat keuangan, di mana penasihat keuangan tu pernah handle customers yang doing businesses, pandai buat aliran tunai. So maybe kalau penasihat keuangan yang muda-muda may not have that experience, cari penasihat keuangan yang experience. Macam saya mention tadi, aliran tunai. I am very fussy with aliran tunai. So macam saya mention tadi lah, saya sendiri pun ada my business. Saya sendiri pun kena kira saya punya kos setiap bulan, or even setiap minggu atau setiap hari, to make sure that saya untung. Kita buka bisnes untuk untung, betul tak?
Sifu Dr. Azizan. Straightforward cakap. Kita kat business tu untung. Selain dapat nak tolong orang, tolong our staff, perkembangkan business, add value to customers, add value to staff, add value sekeliling. Pokok pakarnya untung. Kita nak untung. So keuntungan tu kita kena jaga. Daripada macam mana? Aliran tunai. So okey rakan-rakan. 10.16 dah. Let's continue our work because I have appointment pukul 12 nanti. Main saya gulung semula sharing saya ni. Kali kedua ke kali ketiga saya dah share ni. Sebab ramai yang menggunakan mengeluarkan duit caruman EPF melalui ICNA ni. Jadi saya nak semuanya bijak berbelanja lah, bijak keuangan. So bila buka perniagaan, pertama tulis kat situ tab ya. Pertama, kira kos untuk perniagaan yang anda ingin mulakan. Kedua, bukan sekadar tahu kos tu untuk 1 bulan je atau untuk 3 bulan je. You must have tabung kecemasan 3 bulan, 6 bulan, even setahun. Even setahun. So maknanya you mesti tahu kos you. If you don't have tabung kecemasan sampai 3 bulan, 6 bulan atau setahun, it's okay. Macam saya mention tadi lah, bila kita dapat kita punya income, kalau anda berniaga yang harian, keuangan tu dapat macam berniaga I would say, I bagi contoh yang paling senang, makanan lah. Okay, kena pandai pecahkan. 5% untuk charity, 55% untuk kos esok, 10% untuk tabung kecemasan, 10% untuk EPF ataupun persaraan. Persaraan tu maknanya simpan kat tempat lain lah. Okey. Lagi 5% untuk pelejar dan sebagainya. Dia 6 jars. Saya tak cover hari ni lah. Hari lain saya cover lagi sekali ya. Okay, and then nombor 3, kira projection keuntungan dari perniagaan yang nak mula tu. Sebaik-baiknya keuntungan tu mesti lebih daripada 20 hingga 30%. Itu sebenarnya sikit tu, sangat sikit. Alright, next number 4, mesti ada buffer. Buffer or had kerugian yang boleh dihadapi. Jangan hadap je sampai habis duit anda. Nombor 5, dapatkan hikmat nasihat yang dah berjaya dengan perniagaan yang similar. Nombor 6, simpan tunai yang tidak digunakan di dalam instrumen simpanan yang tidak terikat dengan masa dan denda. Ada RM10,000 jangan letak dalam akaun. Biar adalah akaun. Bila dah dikreditkan, put it aside. Contohnya money market fund, OSB, or tabung haji pun dia boleh letak situ. Cuma kalau produk saya money market fund, under company saya, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat daily return. Ada keuntungan harian daripada simpanan. Okay. And nombor 7, last kali dapatkan hikmat nasihat-nasihat keuangan yang berpengalaman dalam bidang perniagaan dan juga aliran tunai. Bila call, bila buat appointment dengan financial consultant, tanyalah, Encik mahir tak dengan aliran tunai? Encik mahir tak dengan aliran tunai pengurusan perniagaan? Kalau dia tak mahir, find a consultant yang boleh nasihat anda. So okay, ladies and gentlemen, rakan-rakan, let's continue our work. I hope yang saya share ni sangat beneficial. Jangan lupa tulis itu, komen. Dan jika anda nak saya share topik-topik lain, let me know. Nanti saya akan baca komen anda dan saya share as soon as possible. Okay. Alright, bye everyone. Assalamualaikum. Have a fruitful Tuesday.